Kalau korang ingat, beberapa minggu lepas kita ada mengeluarkan satu video tentang seorang pemain yang bernama Moises Caicedo. Pada ketika itu, Caicedo menjadi sasaran utama Manchester United. Tetapi apa yang berlaku adalah United tidak lagi mengejar pemain itu dan akhirnya sebelum penutupan jendela perpindahan bulan Januari, Brighton dan Hove Albion berjaya membawa masuk Moises Caicedo dari Ecuador. Dan Caicedo kini dilihat sebagai pengganti jangka masa lama untuk Yves Bissouma. Pemain tengah mereka yang musim ini terutamanya muncul antara pemain tengah terbaik di Eropah dan kini menjadi sasaran beberapa kelab besar termasuk Arsenal. Dan dalam episod Match Stats kali ini, kita akan melihat specifically terhadap Yves Bissouma, kebolehan beliau dan apa potensi yang dimiliki oleh Bissouma untuk menjadi pemain yang begitu besar di pentas bola sepak Eropah. Pendekar, tapi jiwa masih berlegar, ibarat seorang saudagar yang mengejar sejarah silam yang telah pun dibubar. Jadi secara amnya, di musim Liga Perdana Inggeris musim ini, Brighton boleh kita katakan mungkin pasukan yang paling kurang bernasib baik. The unluckiest team. Ramai yang menggelar mereka the unluckiest team. Kerana atas kertas Brighton mempunyai jurulatih yang begitu progresif dalam Graham Potter. Mereka mempunyai recruitment team yang begitu progresif juga menggunakan data dan analisis. Pemain-pemain yang dibawa masuk juga sangat berkualiti. Dan aksi mereka di atas padang juga seringkali menarik perhatian orang ramai. Hanya masalah utama mereka gagal mendapatkan keputusan yang positif. Sebagai contoh, kalau kita lihat perbezaan expected goals dan juga goals mereka untuk musim ini, boleh nampak ada jurang di antara sana. Untuk expected goals 32.4, maknanya itu adalah jenis-jenis ataupun kualiti peluang yang dicipta mereka di atas padang. Cuma masalahnya adalah penyudahan dan hakikatnya mereka hanya menjaringkan 24 gol. Manakala untuk expected goals allowed pula, mereka hanya dijangka membolos 25 gol tetapi hakikatnya membolos 30 gol musim ini. Jadi dari segi nasib memang tidak bernasib baik langsung Brighton musim ini dan itu yang melihat mereka sedikit bergelut dengan masalah prestasi. Cuma sejak kebelakangan ini sudah mula mendapatkan rentak semula. Tetapi pemain yang begitu penting dalam sistem Graham Potter, dalam pasukan Brighton ini adalah Yves Bissouma. Malah boleh dikatakan Bissouma mungkin pemain paling penting dalam sistem Graham Potter. Bissouma ini menyertai Brighton pada tahun 2018 dari pasukan Lille, bekas rakan sepasukan Nicolas Pepe di Lille pada ketika itu, dan di Liga Perancis juga beliau sudah dikenali sebagai pemain yang begitu industrious di bahagian tengah. Tetapi evolusi yang begitu penting dilalui oleh Bissouma apabila Graham Potter mengambil alih daripada Chris Hughton, di mana beliau daripada seorang pemain yang beraksi di posisi nombor 8 mula digunakan sebagai pemain yang beraksi di posisi nombor 6 sebagai anchor pasukan. Dan dari situ kita boleh lihat Bissouma kini menjadi pemain yang begitu penting. Cuma sekarang prestasi beliau melihat dapat menarik perhatian pasukan-pasukan gergasi di Eropah. Jadi kalau kita nak memahami Yves Bissouma dan posisi beliau di atas padang, kita perlu lihat strategi Brighton. Brighton lebih kerap menggunakan formasi 3-5-2. Dan posisi 5 pemain tengah di bahagian tengah tu, satu pemain yang beraksi di bahagian tengah adalah Yves Bissouma sebagai anchor pasukan. Dan seringkali diletakkan seorang di posisi tersebut sebagai anchor untuk mengawal dan memberi protection kepada back three untuk membantu wingback yang seringkali bergerak ke bahagian atas dengan begitu lancar dan memberi ruang melakukan segala defensive duties untuk memberi ruang kepada barisan attacking midfield seperti McAllister dan juga Pascal Gross untuk beraksi dengan lebih free, dengan mempunyai freedom yang lebih besar di atas padang. Dan ini sekaligus juga membantu nama-nama seperti Solly March yang beraksi di bahagian sayap maupun Neil Maupay yang beraksi di bahagian hadapan. Dan ini adalah strategi yang digunakan oleh Graham Potter untuk membawa keluar kualiti utama dalam Yves Bissouma. I can't play everywhere for the team. If the coach want me on the 6, I play on the 6. If the coach want me on the number 8 or number 10, yeah, I can play there. Kalau kita nak lihat Yves Bissouma ada dari dua sudut pandangan yang penting. Satu adalah dari sudut pandangan defensif, di mana Yves Bissouma memainkan peranan defensif dalam posisi nombor 6 tersebut. Jadi Yves Bissouma dari sudut pandangan defensif musim ini di Liga Perdana Inggeris adalah antara pemain yang paling agresif melakukan tackles di atas padang. Malah di pentas EPL musim ini Yves Bissouma berada di tangga ketiga untuk total amount of tackles, 66 tackles this season
season hanya di belakang Aaron Wan-Bissaka dan hanya di belakang Pierre-Emile Højbjerg. Dan dua pemain ini boleh dikatakan pemain yang elite kalau kita melihat dari sudut pandangan tackles. Dan untuk tackles won pula, Yves Bissouma sama dengan Aaron Wan-Bissaka musim ini, 41. Jadi walaupun melakukan lebih kurang percubaan tackle, tetapi success rate Bissouma lebih tinggi daripada Wan-Bissaka secara hakikat. Tetapi apa yang juga lebih menakjubkan tentang Yves Bissouma adalah kebolehan beliau untuk melakukan ball recoveries di atas padang. Minggu lepas kalau korang ingat, Wilfred Ndidi melakukan 19 ball recoveries menentang pasukan Liverpool untuk pasukan Leicester tempoh hari. Wilfred Ndidi seorang pemain yang elit dari segi ball recovery. Tetapi Yves Bissouma juga seorang pemain yang begitu elit dalam sudut pandangan ball recovery. Kita boleh lihat beberapa perlawanan berbeza di pentas EPL musim ini dan jumlah ball recoveries yang dilakukan oleh Bissouma. 15 menentang West Ham, 16 menentang Wolves, 12 menentang Aston Villa, 11 menentang Liverpool. Ini menunjukkan kebolehan yang begitu elit dalam Yves Bissouma untuk bukan saja melakukan tackles tetapi juga memenangi semula bola dalam perebutan bola yang berlaku di bahagian tengah. Jadi di pentas Liga Perdana Inggeris musim ini, Brighton di bawah Graham Potter adalah antara pasukan yang melakukan high pressing dengan begitu agresif. Mereka berada di tangga ke-6 dengan PPDA sebanyak 11.84, lebih agresif daripada Arsenal, lebih agresif daripada Manchester City, lebih agresif daripada Leicester juga, dan hanya sekadar berada sikit saja di belakang Manchester United dari sudut pandangan pressing. Dan antara pemain yang memainkan peranan yang begitu penting dalam sistem high pressing ini adalah Yves Bissouma yang berada di tangga teratas bila dibandingkan dengan semua pemain Brighton yang lain dalam melakukan paling banyak pressing, 334 pressures and 115 successful pressure events. Ini juga satu lagi kelebihan yang dimiliki oleh Yves Bissouma. Tetapi defensif bukan segalanya. Kerana hakikatnya, satu lagi sebab Yves Bissouma diletakkan di posisi nombor 6 dan bukan posisi nombor 4 adalah kerana kebolehan beliau dalam situasi transisi. Jadi bukan saja melakukan tackles dan memenangi semula bola, tetapi apa yang dilakukan dengan bola selepas itu yang memberi kelebihan yang begitu ketara kepada Yves Bissouma. Kerana musim ini, dari sudut pandangan attacking, kita boleh lihat dalam beberapa kriteria ini, beliau berada di tangga top 3 untuk pasukan Brighton. Dari segi successful dribbles, 30 this season, berada di tangga kedua di kalangan semua pemain Brighton. Untuk carries, 856 carries yang meletakkan beliau di tangga ketiga. Passes into final third, ini penting kerana beliau memenangi semula bola dan seringkali memastikan bola tiba ke dalam kawasan final third. Di sini juga beliau berada di tangga kedua di kalangan pemain Brighton. Untuk progressive passes juga tangga ketiga di kalangan pemain Brighton. Jadi secara amnya, Yves Bissouma adalah seorang pemain yang walaupun berumur 24 tahun sudah menunjukkan kebolehan yang cukup luar biasa di pentas EPL dari segi defensif dan juga dari segi transition, dari segi ofensif. Dan tidak anehlah untuk kita mengatakan ini sebab utama beliau menjadi sasaran utama klub-klub seperti Arsenal, klub-klub yang juga seperti Manchester United dikatakan. Pada pandangan korang, Yves Bissouma, apa potensi yang dimiliki oleh Yves Bissouma untuk menjadi pemain nombor 6 terbaik di dunia? Dan aku nak korang juga teka bagaimana anda melihat evolusi Moises Caicedo pula yang dilihat sebagai pengganti jangka masa lama untuk Yves Bissouma.